Um. Bismillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Shadaqallahul aliyyul azim. Wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas, atau kama qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di petang yang penuh limpah rahmat dan kurnia daripada Allah Subhanahu wa taala, dapat kita bertemu di dalam pengajian online yang dianjurkan oleh Pusat Pengajian Ruwaq Jawi. Di Mesir kita jam 3.30 petang, di Malaysia 9.30 malam lah, masya-Allah. Jadi alhamdulillah, kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada petang dan juga malam di Malaysia ini dapat kita meneruskan pembacaan ataupun perkongsian lah daripada satu kitab yang dikarang oleh Fadilat Dr. Syekh Hisham Al-Kamil Hamid Musa Syafi'i Az-Zahari An-Naqsyabandi hafizahullah ta'ala, yang mengarang satu kitab iaitu Al-Minah Al-Ilahiyah fil Adab Islamiyah, anugerah-anugerah Tuhan dalam adab-adab Islam, yang telah kita lalui 3 majlis sebelum ini, dan majlis hari ini adalah majlis yang keempat. Jadi pada pertemuan hari ini kita akan berbicara satu tajuk mengenai adab-adab bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataupun adab-adab terhadap baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita mengetahui bahawasanya kehidupan kita ini adalah kehidupan yang dipandukan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui nabinya, melalui rasulnya, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanpa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hari ini kita tidak Islam. Tanpa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemungkinan pada hari ini kita digolongkan dalam golongan yang wallahu subhanahu wa ta'ala, bagaimana makanan kita, pakaian kita, cara muamalah kita. Jadi datangnya baginda Nabi SAW seperti mana masyarakat Arab jahiliyah, bila datang baginda Nabi SAW menjelaskan yang mana yang hak, yang mana yang batil, yang mana yang harus, yang mana yang diharamkan, yang mana yang boleh, yang mana yang tidak dibolehkan, yang mana yang mulia, yang mana yang dicaci dan juga yang dihina, yang mana yang akan mengikut jalan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana yang tidak disukai, dibenci dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kehidupan kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam tentunya alaqah, iaitu hubungan, ta'alluq kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam mesti kena kuat. Sebab apa? Kita mengambil akan agama ini datangnya daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang sampai kepada baginda Nabi SAW melalui sanad-sanad sejak zaman berzaman, maka akhirnya sampai kepada baginda Nabi SAW. Maka mengenal baginda Nabi SAW adalah satu kewajipan. Bagaimanalah kita tidak mengenal baginda Nabi SAW, sedangkan agama yang kita anuti hari ini adalah daripada baginda Nabi SAW. Jadi baginda Nabi SAW, bagaimana cara kita nak mengenal baginda Nabi SAW, ulama memberikan beberapa panduan kepada kita. Terdapat 4 bidang ilmu ataupun 4 aspek yang perlu kita pelajari, yang memang kena belajar untuk kita mengenal baginda Nabi SAW. Yang pertama, kita kena mengenal sirah baginda Nabi SAW.
iaitu perjalanan hidup baginda Nabi SAW ini memang kita kena ketahui. Bagaimana kita nak mengetahui orang yang hebat yang membawa agama ini yang diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tanpa kita mengetahui perjalanan hidupnya. Nah, kalau kita nak mencintai Nabi SAW, bagaimana kita nak mencintai Nabi SAW tanpa kita mengetahui latar belakang akan perjalanan hidup baginda Nabi SAW. Maka ulama mengatakan salah satu jalan mengenal baginda Nabi SAW dengan kita belajar ilmu sirah an-nabawiyah. Yang mana banyak kitab sirah yang dikarang oleh alim ulama kepada kita supaya kita mengenal baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selepas kita mengetahui akan perjalanan hidup baginda Nabi SAW, bagaimana daripada saat baginda Nabi SAW dilahirkan, baginda Nabi SAW sejak kecil, baginda Nabi SAW ketika mana meningkat usia dewasa, baginda Nabi SAW dengan masyarakat jahiliah, baginda Nabi SAW ketika mana diberikan wahyu yang pertama pada umur 40 tahun. Baginda Nabi SAW selepas menerima wahyu menjadi Nabi, yang mana diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kemudiannya membawa risalah Allah Subhanahu Wa Taala untuk diberitahu, untuk disebarkan, untuk mendakwahkan akan risalah tersebut kepada umat manusia akhir zaman ini. 13 tahun di Mekah, kemudian 10 tahun di Madinah, sehinggalah umur Nabi 63 tahun dan diwafatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala menemui Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi perjalanan hidup baginda Nabi SAW itu perlu kita dalami supaya kita tahu, oh, ini adalah orang yang paling kita cintai. Perlu kita mengetahui satu persatu akan jalan ceritanya, jalan hidupnya, supaya menjadi panduan dalam kehidupan kita. Jadi pelik sangat kalau kita hari ini kita tahu tarikh lahir pasangan kita, tapi kita tidak tahu tarikh lahir akan baginda Nabi SAW. Pelik sangat. Kemudian yang kedua, cara kita mengenal Nabi SAW telah tentulah kita perlu mengenal Nabi SAW dari sudut syama'il Muhammadiyah, iaitu kesempurnaan. Kata ulama, syama'il itu adalah akhlak al-hamidah, iaitu akhlak-akhlak yang terpuji. Kesempurnaan bagi Nabi SAW daripada sudut khalqiyah dan juga khuluqiyah. Nabi SAW sempurna dari sudut khalqiyah, iaitu penciptaan, iaitu daripada segi tubuh badan. Jasad bagi Nabi SAW dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana kita tengok sifat Nabi SAW, bagaimana rambut bagi Nabi SAW, bagaimana misai bagi Nabi SAW, bagaimana mata bagi Nabi SAW, bagaimana kaki bagi Nabi SAW, tinggi panjang Nabi SAW, diceritakan dalam Syama'il Muhammadiyah. Ulama ramai yang mengarang kitab dan mengumpulkan hadis-hadis. Yang termasyhur adalah kitab Syama'il Muhammadiyah yang dikarang oleh Al-Imam Tirmizi rahimahullahu ta'ala, yang ada sampai kita pada hari ini. Disyarahkan dengan ribuan syarahan terhadap hadis-hadis tersebut yang menceritakan tentang kesempurnaan baginda Nabi SAW dari sudut khalqiyah, penciptaan, dan juga khuluqiyah, kesempurnaan akhlak yang ada pada Nabi SAW. Kemudian yang ketiga, kita kena kenal Nabi SAW melalui khasais, iaitu keistimewaan baginda Nabi SAW. Apakah keistimewaan baginda Nabi SAW yang tidak ada pada manusia biasa? Nabi SAW bashar, walakin laisa kal bashar. Baginda Nabi SAW manusia, tetapi bukan seperti manusia biasa. Itu kita kena jelas. Ya, Nabi SAW makan, Nabi SAW minum, Nabi SAW tidur, Nabi SAW beristeri, Nabi SAW berjalan, Nabi SAW berehat, Nabi SAW juga bergurau senda, Nabi SAW juga ada kehidupan sama dengan manusia, tapi Nabi SAW itu Nabi, diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai manusia yang menerima wahyu yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk dijadikan panduan, pedoman, petunjuk kepada umat manusia. Jadi kita kena tahu khasais bagi Nabi SAW, keistimewaan yang ada pada baginda Nabi SAW. Kemudian kita boleh tengok
kitab yang sangat masyhur di kalangan ulama kita, pelajar-pelajar di Mesir mungkin boleh mencari kitab ini kemudian dalami kitab ini, iaitu Khasa'is Kubra yang dikarang oleh Al-Imam As-Suyuti. Telah dibacakan oleh guru kita Fadilat Syekh Dr. Yusri Rushdi hafizahullah taala di Masjid Al-Ashraf di Muqattam. Pelajar-pelajar kita di Mesir mengenali Fadilat Dr. Yusri Rushdi hafizahullah taala yang telah membaca harfan biharfin, satu persatu daripada kitab Khasa'is Al-Kubra ini karangan Al-Imam As-Suyuti sehingga khatam. Jadi fawaid yang sangat banyak yang mana kita mengetahui bahawasanya baginda Nabi SAW sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada sekalian makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita kena tahu juga yang keempat, mengenal Nabi SAW melalui mukjizat Ar-Rasul SAW, iaitu mukjizat-mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada baginda Nabi SAW, menunjukkan mukjizat ini menunjukkan bahawasanya itu adalah Nabi. Mukjizat ini adalah menunjukkan bahawa ini adalah pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak boleh buat main dengan baginda Nabi SAW kerana ianya utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun kita hari ini tidak hidup masa hayat hidup baginda Nabi SAW, namun tetap kita kena memberikan adab kita kepada baginda Nabi SAW. Tidak boleh mengucapkan kalimah yang boleh menyakiti baginda Nabi SAW. Sesuatu perkara yang kita bahaskan apabila bersangkut paut dengan baginda Nabi SAW, tentulah kita kena berhati-hati. Kita kena berjaga-jaga. Kita kena ambil berat sungguh tentang adab kita terhadap baginda Nabi SAW. Maka empat-empat perkara yang disebutkan ini adalah di antara perkara yang boleh kita mengenal kepada baginda Nabi SAW. Jadi sangat kuranglah pengenalan kita kepada baginda Nabi SAW kalau kurang salah satu daripada empat aspek perbahasan terhadap peribadi agung baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam kitab kita ini guru kita mengatakan Rasulullah SAW merupakan cahaya yang diutuskan oleh Allah. Nabi SAW nur. Nabi SAW adalah cahaya. Nabi SAW cahaya kepada seluruh sekalian alam yang Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan ini. Turunnya baginda Nabi SAW mencerahkan segala yang gelap. Masyarakat jahiliah sebelum diutuskan baginda Nabi SAW terdapat perkara-perkara yang pelik yang dilakukan oleh mereka. Kemudian datangnya baginda Nabi SAW, diutuskan baginda Nabi SAW, maka hadir cahaya kepada masyarakat jahiliah ketika tersebut. Dan cahaya tersebut tidak akan terpadam sehinggalah hari kiamat. Jadi Alhamdulillah, cahaya itu juga telah ada dan masuk dalam jiwa kita pada hari ini dengan kita membacakan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang peribadi mulia baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah SAW cahaya yang diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memberi petunjuk kepada manusia dan mengeluarkan mereka daripada kegelapan kepada cahaya. Baginda Nabi SAW diutuskan sebagai rahmat sekalian alam. Dan ini dicatatkan dalam Al-Quran Al-Karim surah Anbiya ayat 107 yang mana Allah SWT mengatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah SWT mengatakan bahawasanya dan tidak aku utuskan engkau wahai Muhammad kecuali untuk menjadi rahmat kepada sekalian alam. Jadi ulama tafsir mengatakan sekalian alam tersebut masiwallah, apa sahaja kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya Nabi SAW ini diutuskan untuk memberikan rahmat kepada manusia, jin, makhluk, langit, bumi, haiwan, tumbuhan, semua jamadat, perkara-perkara yang beku dan sebagainya. Semua ini adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala utuskan Nabi SAW untuk memberikan rahmat kepada kita. Bahkan disebutkan oleh alim ulama, rahmat Nabi SAW juga kepada bukan hanya pada mukminin, juga kepada kafirin, juga kepada munafikin. Nabi SAW bersifat dengan Raufur Rahim, bersifat dengan rahmat. Sebab tu Nabi SAW apabila Nabi SAW bertutur, bermuamalah dengan manusia, muamalah Nabi SAW sangat lembut, rifq, ada syufqah, yang sangat memberikan kelembutan, kesan kepada orang yang berbicara dengan Nabi SAW.
Kalau kita baca sirah Nabi SAW, sangat-sangat kita tengok bagaimana ketika Nabi SAW berada di Mekah Al-Mukarramah. Ketika peringkat untuk menyampaikan dakwah kepada orang-orang yang terdekat. Kemudian peringkat menyampaikan dakwah kepada masyarakat Mekah sebelum berpindah ke Madinah Al-Munawwarah. Saat tersebut bagaimana terdapat berlakunya perkara boikot dan juga sebagainya terhadap baginda Nabi SAW dan juga muslimin dan mukminin ketika tersebut. Tapi baginda Nabi SAW dengan sifat yang mulia yang ada pada baginda Nabi SAW. Nabi SAW dengan Yahudi, Nabi SAW baik. Nabi SAW dengan orang kafir Quraisy yang hendak membunuh Nabi SAW, juga Nabi beramalah dengan baik. Jadi semua perkara ini menunjukkan rahmat bagi Nabi SAW terhadap seluruh makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi Nabi SAW dengan haiwan, bagi Nabi SAW dengan tumbuhan, bagi Nabi SAW dengan kanak-kanak, bagi Nabi SAW dengan orang yang tua, bagi Nabi SAW dengan fakir miskin. Semua ini ditunjukkan rahmat oleh baginda Nabi SAW. Bahkan baginda Nabi SAW juga memberikan rahmat kepada musuh-musuh Islam, yang mana dulunya mereka musuh kepada Islam, sampai satu ketika mereka tengok akan rahmat baginda Nabi SAW, mereka boleh menjadi Islam ketika tersebut. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala mengutuskan baginda Nabi SAW ini untuk menjadi rahmat. Bahkan baginda Nabi SAW sebut dalam hadisnya, innama ana rahmatun muhdah. Sesungguhnya aku ini adalah memberi rahmat dan juga petunjuk. Nabi SAW diutuskan sebagai petunjuk. Jadi segala af'al, segala aqwal, segala takrir yang ada sampai kita pada hari ini, yang diriwayatkan sampai pada kita pada hari ini, semua itu adalah rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala melalui baginda Nabi SAW, dan juga semua perkara-perkara yang telah ditunjukkan oleh baginda Nabi SAW adalah perkara yang nak membawa kita ke arah kebaikan. Jadi baginda Nabi SAW berkorban hidupnya demi meninggikan kalimah Allah. Baginda Nabi SAW tidak memilih untuk menjadi orang yang kaya. Baginda Nabi SAW tidak memilih untuk menjadi pembesar. Ketika mana ditawarkan beberapa tawaran ketika mana di Mekah ketika tersebut, ditawarkan akan menjadi, wahai Muhammad, kami akan berikan kepada engkau harta dan engkau menjadi orang yang paling kaya, tetapi dengan syarat meninggalkan agama Allah. Tidak mungkin baginda Nabi SAW akan meninggalkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Baginda Nabi SAW mengorbankan hayat baginda Nabi SAW untuk umatnya, untuk umatnya di masa hadapan kelak. Nabi SAW menanggung kesusahan, baginda Nabi SAW menanggung kesakitan, baginda Nabi SAW menyampaikan ajaran-ajaran ke seluruh pelosok alam, sehinggalah pada hari ini tidak ada satu negara pun, tidak ada satu tempat pun yang tidak sampai agama Islam. Yang mana Nabi SAW mentarbiah akan para sahabatnya, juga yang menjadi pemangkin kepada dakwah baginda Nabi SAW, dan mengikut sunnah Nabi SAW selepas Nabi wafat. Terus para sahabat juga bertebaran ke seluruh dunia untuk menyebarkan agama Islam, sampai juga Islam di negara kita Malaysia, masuk melalui ulama Yaman daripada ahli bait, ahli kaum kerabat baginda Nabi SAW, sampai ke tempat tanah Jawa kita pada hari ini. Jadi kita syukur perkara tersebut semuanya daripada pengorbanan yang telah dilakukan oleh baginda Nabi SAW. Jadi baginda Nabi SAW adalah aqrab wa ashalut tariq ila Allah Azza wa Jalla. Ulama mengatakan, dengan kita mengenal baginda Nabi SAW, dengan kita berusaha untuk melakukan segala sunnah baginda Nabi SAW, dengan kita tekun belajar untuk kita memahami hadis-hadis baginda Nabi SAW dan juga beramal dengan hadis-hadis Nabi SAW, maka itu adalah jalan yang paling mudah dan jalan yang paling dekat untuk kita menemui jalan menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Kehidupan kita ini kehidupan yang mana Allah Subhanahu Wa Taala bangunkan kita untuk kita beribadat kepada Allah, untuk kita mengabdikan diri kita kepada Allah. Jadi jalan pengabdian itu, jalan
ibadat itu yang paling sempurna, yang paling dekat, yang paling diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tentulah dengan cara yang telah ditunjukkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mengikut baginda Nabi SAW satu persatu tersebut adalah tuntutan yang perlu kita mengambil berat terhadapnya. Kita tengok beberapa kisah para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in yang mana mereka ini ikut satu persatu akan sunnah Nabi SAW. Ada satu cerita seorang sahabat naik kenderaan. Kemudian dia baca doa naik kenderaan. Selepas dia baca doa naik kenderaan, dia senyum. Maka sahabat yang lain bertanya, wahai sahabat, kenapa ketika mana kamu naik kenderaan, kamu baca doa? Kemudian selepas kamu doa, kamu senyum. Senyum seorang-seorang, istilah dia. Senyum seorang-seorang. Jadi, sahabat yang naik kenderaan tadi mengatakan bahawasanya aku melihat baginda Nabi SAW naik kenderaan, kemudian berdoa, kemudian senyum. Mereka ikut sungguh sampai ke tahap tersebut. Ikut sungguh sunnah Nabi SAW sehingga perkara yang kecil-kecil juga mereka ikut. Ini para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in yang mana mereka membawa akan sunnah-sunnah Nabi SAW dan sampai kepada kita pada hari ini. Kemudian baginda Nabi SAW sangat penting dalam kehidupan kita. Kenapa? Di antara persoalan yang akan ditanya di alam barzakh kelak, kita semua akan mati. Kita semua akan dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasai mati. Kita akan mati. Persoalan yang pertama yang akan ditanya oleh Munkar dan juga Nakir ketika mana di dalam kubur kelak adalah man nabiyyuka? Siapakah nabi kamu? Selepas menanyakan ma rabbuka dan sebagainya. Antara yang ditanyakan, siapakah nabi kamu? Kita bayangkan di dalam alam kubur yang gelap gelita tersebut ditanyakan siapa nabi kita. Adakah kita akan mampu menjawab dengan mengatakan Sayyidina Muhammad Nabi? Sayyidina Nabi Muhammad SAW itu adalah nabiku. Tanpa kita mengamalkan sunnah-sunnahnya ketika kita hayat hidup kita. Tanpa kita mengikut jalan yang ditunjukkan oleh baginda Nabi SAW. Adakah mampu kita nak menuturkan bahawasanya Nabi kita adalah Nabi Muhammad SAW? Tentulah di dalam kubur tersebut orang yang mampu untuk mengucapkan Nabi aku adalah Nabi Muhammad SAW adalah orang yang betul-betul mentahqiqkan akan sunnah baginda Nabi SAW ketika mana hayat hidupnya. Jadi baginda Nabi SAW sangat penting dalam kehidupan kita. Sebab tu orang yang ikut sunnah Nabi SAW ini adalah orang yang paling dimuliakan oleh Allah. Bagaimana cara dia makan, ikut sunnah Nabi SAW. Bagaimana cara dia minum, ikut sunnah Nabi SAW. Bagaimana dia bercakap, ikut sunnah Nabi SAW. Bagaimana dia berjalan, dia ikut sunnah Nabi SAW. Bagaimana dia menunaikan kefarduan solat, mengikut cara Nabi SAW. Bagaimana hari ini kita berpuasa, ikut cara Nabi SAW. Segenap kehidupan kita ini, kita melihat cara yang telah ditunjukkan oleh baginda Nabi SAW, barulah ketika tersebut dalam alam kubur mudahnya kita untuk menuturkan Sayyidina Muhammad Nabi. Sayyidina Muhammad adalah Nabi aku. Sebab apa? Dalam kehidupan harian kita ketika mana hayat kita di dunia itu, kita telah mengamalkan akan sunnah Nabi SAW. Walaupun tak mampu kita melakukan semua, tapi janganlah kita meninggalkan semua. Para ulama memberikan misal kepada kita. Kalau tak mampu kita nak lakukan semua, jangan tinggalkan semua. Kita manusia biasa, kita ada kelemahan, kita ada kekurangan. Tak mampu kita nak lakukan semua perkara yang telah ditunjukkan oleh Nabi SAW dalam hidupan kita. Tapi adakah tidak ada sedikit pun yang mampu kita lakukan? Itu persoalan yang perlu kita tanya pada diri kita apabila kita berbicara mengenai sunnah Nabi SAW. Jadi baginda Nabi SAW adalah syafi'una, yang akan memberi syafaat kepada kita. Di hari kegusaran kita berada di alam akhirat kelak. Semua manusia tidak akan mengenal satu sama lain. Dia tidak menghiraukan akan anak isterinya. Dia tidak akan menghiraukan harta-hartanya. Dia tidak akan menghiraukan apa-apa saja. Tapi dia menghiraukan akan dirinya. Di manakah tempat akan dihumbankan dia ketika tersebut.
Kalaulah dia banyak dosa, siapa dia akan cari untuk membantu dia di akhirat kelak? Maka tidak ada manusia yang mampu untuk memberikan syafaat ketika tersebut melainkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menjadi pemberi syafaat kepada kita. Maka bayangkan, kita cuba buat bayangan, kita di hari akhirat kelak, kita mencari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita menjumpai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita minta Nabi SAW berikan syafaat kepada kita. Kemudian bila kita nak minta akan syafaat daripada baginda Nabi SAW, Nabi tanya kepada kita, kamu siapa? Kalau bahasa Kedah, hang siapa? Sebab apa Nabi tanya kita itu? Sebab seolah-olah Nabi SAW tidak mengenali kita. Ketika hayat kita tak pernah kita ikut sunnah Nabi SAW. Ketika hayat kita tak pernah kita berselawat kepada baginda Nabi SAW. Ketika hayat kita penuh dengan membuat perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah dan juga Rasul. Bagaimana kita untuk mendapat syafaat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jadi kita teruskan perbicaraan kita dalam kitab ini mengenai adab-adab kepada terhadap baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata guru kita, apabila engkau mendengar namanya sallallahu alaihi wasallam, maka berselawatlah ke atasnya. Adab yang pertama, bila kita dengar akan nama Nabi SAW, maka kita menyahut akan selawat tersebut. Raghima anfu rajulin zukirtu indahu falam yusalli alayya. Celakalah seseorang apabila nama aku disebutkan di sisinya, tetapi dia tidak berselawat ke atasku. Sabda Nabi SAW, riwayat Imam Ahmad dan juga Tirmizi. Menunjukkan bahawasanya orang yang tidak berselawat kepada baginda Nabi SAW ini adalah orang yang dikesampingkan oleh baginda Nabi SAW. Terdapat riwayat hadis Nabi SAW yang lain yang mengatakan, al-bakhilu man zukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang yang bakhil, orang yang kedekut, adalah orang yang apabila disebutkan nama aku padanya, tetapi dia tidak berselawat ke atasku. Kita tak mau orang yang kita digolongkan dalam golongan orang yang tidak menyahut akan selawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana kita tahu bahawasanya fadilat kita berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat banyak. Siapa yang berselawat kepada aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan Allah SWT selawat kepadanya 10 kali. Selawat kepada aku sekali, Allah Ta'ala akan selawat kepadanya 10 kali. Selawat 10 kali, Allah SWT akan selawat 100 kali. Selawat 100 kali, Allah Ta'ala akan selawat 1000 kali. Selawat 1000 kali kepada Nabi SAW, Allah SWT akan membebaskan dia daripada azab api neraka. Mafhum daripada hadis Nabi SAW. Fadilat selawat kita tahu. Apabila kita mendengar nama Nabi SAW, maka sangat celakalah kita sekiranya kita tidak menjawab akan sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Selawat kepada baginda Nabi SAW ini faedah yang sangat banyak. Faedah yang sangat banyak, fadilat yang sangat banyak, kebaikan yang sangat banyak. Bahkan para ulama mengatakan selawat kepada Nabi SAW syifa, penawar. Bukan hanya penawar kepada hati, juga penawar kepada penyakit-penyakit luaran. Kita sakit apa pun, sakit mata, sakit mulut apa semua. Bila kita selawat kepada Nabi SAW, dengan selawat kita kepada Nabi SAW tersebut, Allah SWT boleh memberikan kesembuhan. Kita tahu bahawasanya semua penyakit datangnya daripada Allah. Semua baik dan buruk Allah SWT tentukan kepada kita. Jadi dengan wasilah kita berselawat kepada baginda Nabi SAW, Allah SWT memberikan syifa, penawar kepada kita. Walaupun saat ketika sebut kita tak makan ubat klinik pun. Bukan nak menafikan ubat klinik, tapi nak habaq kata walaupun tak makan ubat klinik, kalau Allah Ta'ala nak sembuhkan, Allah Ta'ala akan sembuhkan. Kalau kita makan ubat klinik, ubat hospital, tapi kalau Allah Ta'ala tak bagi sembuh, tetap tidak akan sembuh. Namun kita manusia, kita mengambil dengan wasilah, kita mengambil dengan asbab, al-akhzu bil asbab. Ini peringkat manusia. Manusia ini kena ambil dengan sebab. Apa saja yang kita buat, macam mana kita boleh kenyang, mesti kita kena makan. Macam mana kita boleh hilang dahaga, mesti kita kena minum. Itu akhzu bil asbab. Jadi begitu juga kita ambil salah satu cara untuk kita nak menjadikan diri kita ini penuh dengan penawar, dengan kita banyaknya selawat kepada
baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian adab yang kedua disebutkan oleh guru kita, ketahuilah bahawa Rasulullah SAW kelebihannya ke atasmu tidak terbatas. Maka ingatilah kelebihan itu di dalam dirimu dan di hadapan anak-anakmu dan kerabatmu. Fadilah Syekh memberitahu pada kita bahawasanya Nabi SAW ini adalah insan yang paling agung, manusia yang Allah SWT agungkan. Nah, dan disebutkan dalam Al-Quran, An-Nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim. Nah, juga disebutkan di dalam hadis Nabi SAW, ma min mu'minin illa wa ana awlan nasi bihi fi dunya wal akhirah. Ini dari dalil menunjukkan yang mana kita kena mengagungkan baginda Nabi SAW. Kita mengagungkan baginda Nabi SAW. Nah, kita kena mencintai baginda Nabi SAW lebih daripada diri kita. Kita kena mencintai baginda Nabi SAW lebih daripada anak isteri kita. Kita kena cintai Nabi SAW seperti mana sahabat telah mencintai Nabi SAW. Nah, kita tengok bagaimana riwayat yang sampai kepada kita. Para sahabat menangis apabila tidak bertemu dengan Nabi SAW. Para sahabat boleh merasakan kehidupan mereka tidak ada apa apabila mereka berjauhan dengan baginda Nabi SAW. Bahkan bukan sahabat di kalangan manusia saja, bahkan kita dengar akan peristiwa akan pohon kurma yang mana apabila dipindahkan mihrab ataupun mimbar Nabi SAW, pohon kurma tersebut menangis teresak-esak saat Nabi SAW berpisah dengannya apabila dibuat mimbar untuk Nabi SAW berkhutbah. Nah, didengari oleh para sahabat akan tangisan pokok kurma tersebut. Bayangkan, makhluk seperti tumbuhan juga tidak boleh berpisah dengan Nabi SAW, menandakan keagungan bagi Nabi SAW. Kemudian adab yang ketiga kita terhadap bagi Nabi SAW adalah taat kepada Rasul SAW adalah satu perkara yang wajib. Terdapat dalam Al-Quran Al-Karim yang Allah SWT sebut, wa ati'ullaha wa ati'ur rasul wahzaru. Surah Al-Ma'idah. Dan taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulnya dan berhati-hatilah. Maksud berhati-hatilah di sini adalah berhati-hatilah dengan kita melanggar akan suruhan perintah Allah dan juga Rasul. Dalam hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Al-Imam Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala sami'tu Rasulullah SAW yaqul ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Kata Nabi SAW, apa yang aku perintahkan, apa yang aku larang terhadap kamu terhadap satu perkara, maka wajib tinggalkan. Fa'al di sini adalah fa'al amar yang menunjukkan bahawa kena tinggal terus. Nabi larang tak boleh buat. Ini tanda kita taat kepada baginda Nabi SAW. Ada tak hadis yang mengatakan sesuatu perkara ni larangan daripada baginda Nabi SAW? Ya ada. Bila ada, secara automatik kita sebagai umat Nabi SAW yang mana kita mengaku baginda Nabi SAW adalah pesuruh Allah SWT, kita tinggalkan. Sebab apa? Arahan tinggalkan ataupun larangan daripada baginda Nabi SAW adalah arahan yang wajib. Disabit dengan ayat Al-Quran, taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Maksudnya ketaatan kepada Allah pun kita kena bagi, dan ketaatan kepada Rasul SAW pun kita kena bagi. Dan apa yang aku suruh dengan satu perkara tersebut, maka lakukannya mengikut kadar kemampuan. Kalau Nabi SAW suruh buat, mengikut kadar kemampuan kita. Kalau ianya sabit dengan kefarduan yang ditetapkan oleh Al-Quran, wajib kita lakukan walaupun kita tidak mampu. Walaupun kita tidak mampu, kita kena usaha untuk kita lakukan. Seperti solat, tak mampu nak solat, tidak ada alasan untuk kita tidak solat. Bahkan dalam solat tersebut perlu dilakukan, tapi mengikut kadar kemampuan kita. Tak boleh kita berdiri, kita duduk. Tak boleh kita duduk, kita baring. Tak boleh kita baring, kita mengiring. Tak boleh kita mengiring, kita hanya sembahyang dengan mata. Bahkan tak boleh juga dengan mata, kita sembahyang dengan hati. Sampai perkara tersebut. Tapi sembahyang tidak boleh kita tinggalkan. Makanya melakukan perkara yang amar, yang suruhan daripada baginda Nabi SAW mengikut kemampuan kita.
kemampuan yang telah digariskan, cara-cara kaifiat untuk kita amalkan sesuatu perkara yang telah disuruh oleh Allah dan juga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adab kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian adab yang keempat, mencintai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kewajipan terhadap agama. Mencintai Nabi SAW adalah satu ibadah. Ini penting. Kita cinta pada Nabi SAW, satu ibadah. Ada satu cerita yang sangat masyhur yang pernah kita dengar, saya rasa. Yang mana ada seorang sahabat Nabi SAW menangis teresak-esak. Menangis teresak-esak. Kemudian baginda Nabi SAW mendekatinya. Nabi SAW menanyakan, wahai sahabat, kenapa kamu menangis? Maka sahabat ini memberitahu bahawasanya, aku menangis kerana aku fikirkan di hari akhirat kelak tentulah kamu ya Rasulullah akan duduk dengan para nabi. Kamu akan duduk dengan barisan kedudukan yang amat tinggi dengan nabi-nabi dan juga rasul-rasul. Sedangkan aku ketika disebut di mana? Dia bimbang kehidupan dia di akhirat kelak jauh dengan Nabi SAW. Sebab tu dia menangis teresak-esak. Maka Nabi SAW bersabda, al-mar'u ma'a man ahab. Manusia itu, seseorang itu akan bersama dengan sesiapa yang dicintainya. Dengar saja hadis tersebut, terus sahabat tadi berhenti daripada menangisnya, kemudian tertawa gembira. Kerana apa? Di dalam hatinya ada Nabi SAW. Di dalam hatinya ada baginda Nabi SAW. Berbunga-bunga dia terhadap baginda Nabi SAW. Biar Nabi SAW mengatakan, al-mar'u ma'a man ahab. Seseorang itu akan duduk, akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Jadi kita cinta Nabi SAW, maka kita akan duduk dengan Nabi SAW. Namun tidak hanya cinta, mestilah kita dengan garisan-garisan yang wajib kita lakukan sebagai seorang pecinta. Kita cinta kepada baginda Nabi SAW, kita mesti melakukan apa saja yang Nabi suruh. Bukan hanya lafaz, saya cinta Nabi, tapi amalan kita, perbuatan kita tak seperti mana yang disukai oleh baginda Nabi SAW. Maksud cinta di sini adalah kita melakukan perkara orang yang dicintai tersebut tidak murka kepada kita. Bahkan menambahkan kasih sayang baginda Nabi SAW terhadap kita. Itu barulah kita tahqiqkan cinta kita kepada baginda Nabi SAW. Ada riwayat yang lain disebutkan oleh Sayyidina Anas radhiyallahu anhu ketika mana Nabi SAW menuturkan satu hadis yang mengatakan anta ma'a man ahbabta. Maka Sayyidina Anas radhiyallahu anhu mengatakan farahna biqauli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anta ma'a man ahbabta. Kata Sayyidina Anas, kami gembira bila dengar satu perkataan daripada Nabi SAW yang mana Nabi SAW kata kamu bersama dengan orang yang kamu cintai. Para sahabat tahu dah diri mereka ni mencintai Nabi SAW. Satu kisah seorang Arab, bukan seorang Arab, seorang Arabi ataupun seorang orang kampung lah bahasa kita, datang kepada baginda Nabi SAW menanyakan kepada Nabi SAW, mata sa'ah? Ya Rasulullah, mata sa'ah? Para sahabat yang dekat-dekat dengan Nabi SAW tak tanya soalan ni. Tapi orang kampung ni dia mai tanya Nabi SAW, bila kiamat? Bila kiamat? Maka Nabi SAW mengata, ma'adatta laha, apakah persediaan kamu terhadap akan kiamat yang kamu tanyakan tersebut? Maka dia jawab balik kepada Nabi SAW, hubbullah wa hubbur rasul. Dia sebut macam tu saja, terus Nabi SAW mengatakan anta ma'a man ahbabta. Kamu bersama dengan orang yang kamu cintai. Maksudnya bila kita ada cinta Allah, cinta Rasul, tentulah kita akan melakukan perkara yang disuruh oleh Allah dan yang disuruh oleh Rasul, dan kita meninggalkan perkara yang dilarang oleh Allah dan kita tinggalkan perkara yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian adab yang berikutnya adalah kita, kata guru kita, bacalah sirah baginda Nabi SAW dan mengetahui cara baginda Nabi SAW melalui siang dan malam. Bagaimana baginda Nabi SAW berurusan agar ianya menjadi tauladan dan engkau teladani sepanjang hidupmu. Ini telah saya sebutkan tadi. Kita di antara adab kita dengan Nabi SAW, kita mengetahui sirah baginda Nabi SAW. Sebab tu pengajian kitab sirah ini adalah pengajian yang penting. Bukannya kisah perjalanan hidup baginda Nabi SAW ini hanya untuk kanak-kanak.
Kata ni cerita-cerita ni budak-budak saja. Tidak. Cerita-cerita ini juga untuk kita. Banyak lagi peristiwa-peristiwa yang Nabi SAW lalui yang kita tidak dalami. Bagaimana Nabi SAW melalui Amul Huzn, tahun kesedihan bagi Nabi SAW. Bagaimana Nabi SAW Isra' wal Mi'raj. Bagaimana Nabi SAW ketika mana berpindah hijrah daripada kota Mekah ke kota Madinah. Rumah siapa yang Nabi SAW pergi dulu? Apa yang SAW buat ketika sampai di bumi Madinah? Apa yang Nabi SAW lakukan di saat permulaan Nabi SAW hidup di muka bumi Madinah? Perkara tersebut semua disebutkan dalam sirah, dalam sejarah Nabi SAW. Berapa banyak peperangan khazawat yang telah disertai oleh Nabi SAW. Berapa banyak peperangan yang tidak disertai oleh Nabi SAW. Berapa banyak peperangan yang telah berjaya menaikkan agama Islam apabila menang dalam peperangan tersebut. Apakah hikmah kekalahan seperti mana kekalahan di perang Uhud? Apakah hikmah? Semua perkara tersebut disebutkan dalam sirah bagi Nabi SAW. Kalau kita mengetahui satu persatu, itu adalah petanda kita tersebut sangat beradab dengan baginda Nabi SAW. Jadi pelajar-pelajar agama tentulah wajib kita membaca sirah. Banyak kitab-kitab sirah. Ada yang dikarang oleh yang ringkas yang ditulis oleh Al-Imam Sayyidin Nas, kitab sirah. Ada kitab Nurul Yaqin. Ada kitab Sirah Nabawiyah yang dikarang oleh Syekh Zaini Dahlan. Ada kitab sirah Ibnu Hisham. Ada kitab sirah yang ringkas Durus wa Ibar. Banyak kitab-kitab sirah yang kita boleh pelajari, yang boleh kita baca. Bahkan ada juga masyayikh-masyayikh kita di muka bumi Mesir ini yang membacakan kitab-kitab sirah kepada kita. Supaya kita mendalami sirah, tanda kita itu beradab dengan baginda Nabi SAW. Bahkan bila kita membaca sirah ini, membangkitkan kecintaan yang sangat tinggi kita kepada baginda Nabi SAW. Kemudian adab yang keenam disebutkan oleh guru kita, jadikanlah Rasulullah SAW tauladan tertinggi dan idola ikutanmu. Maka baginda Nabi SAW merupakan insan yang sempurna dari segala segenap aspek. Yang ini telah disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Ahzab, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya dengan kita ini terdapat bagi Nabi SAW sebagai uswah hasanah, sebagai contoh tauladan yang sangat baik. Jadi sepanjang kehidupan Nabi SAW itu adalah kehidupan yang kita perlu ikuti. Kita perlu jadikan Nabi SAW idola. Sebab tu anak-anak kita yang kecil-kecil perlu kita ajar mereka adab untuk mereka cinta kepada Nabi SAW. Ada ulama mengarang kita alimu auladakum mahabbata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ajarkan anak-anak kamu cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Supaya apa? Supaya hidup kita ini hidup dengan suasana ruhiyah kita ini adalah ruh Muhammadi. Hidup dengan ruh Muhammadi. Keluarga kita keluarga yang usrah Muhammadiyah. Keluarga yang penuh kecintaan terhadap baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barulah apabila tertahqiqnya ruh Muhammadi dalam jiwa kita, kemudian dalam usrah, dalam keluarga kita, barulah dia akan intisyar kepada masyarakat. Akan tersebar kepada masyarakat. Saat ketika tersebut, kalau kita nak tengok suasana ruh Muhammadi dalam kalangan masyarakat kita, tengok dulu dalam keluarga kita. Bagaimana amalan dalam keluarga kita, bagaimana cintanya ahli keluarga kita terhadap Nabi SAW. Kalau kurang mereka ataupun tidak mengambil hal tentang cinta Nabi SAW, bagaimana seluruh manusia untuk cinta Nabi SAW. Maka perkara ini adalah perkara yang besar yang kita perlu jadikan satu target yang tinggi dalam kehidupan kita. Tambahan kita pula bagi pelajar-pelajar yang belajar agama ini, tentulah kita nak hidupkan sunnah Nabi SAW. Belajar ilmu bukan hanya untuk menjadikan ilmu itu adalah sebagai satu royah, satu bendera kita untuk kita membawa panji perjuangan bagi Nabi SAW, tapi kita nak juga bukan hanya kita pegang panji tersebut, tapi kita nak pegang hati kita dekat dengan Nabi SAW. Kemudian adab yang ketujuh, kenalilah anak-anaknya dan ahli keluarganya, kerana mereka itu dicintai oleh Nabi SAW. Barang siapa yang mencintai mereka, maka dia akan dicintai oleh baginda Nabi SAW. Jadi salah satu adab lagi, bukan hanya susuk tubuh Nabi seorang sahaja yang kita kenali, tapi kita kenali juga akan zuriat baginda Nabi SAW.
ahli bait baginda Nabi SAW, ahli keluarga baginda Nabi SAW, dan sampai ke zaman kita sekarang ni ada keturunan kaum kerabat baginda Nabi SAW yang disebutkan sebagai Al-Hasani daripada Sayyidina Hasan, dan juga Al-Husaini daripada Sayyidina Husain. Jadi kita kena tahu bagaimana adab kita dengan orang-orang yang mana golongan disebutkan di Mesir adalah asyraf. Di Mesir, seronok di Mesir dia ada satu niqabatul asyraf, satu NGO yang mana mereka ini boleh trace kita ni Al-Hasani ataupun Al-Husaini, ataupun kita ni bukan daripada silsilah baginda Nabi SAW. Orang Mesir dia ada keuntungan kat situ. Kalau nak cek dia di kalangan kaum kerabat Nabi SAW ataupun tidak, boleh pergi ke niqabatul asyraf. Tengok kita ni di kalangan asyraf ataupun tidak. Jadi guru-guru kita yang mengajar, khususnya mengajar di Ruak Jawi, alhamdulillah kebanyakan mereka adalah al-asyraf. Di antaranya Fadilat Syekh Sayyid Syartul Syafi'i merupakan Al-Hasani. Kemudian Syekh Jamal Faruq juga merupakan Al-Hasani kalau tak salah saya. Di kalangan mereka adalah ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi antara adab kita dengan Nabi SAW adalah kita memberikan adab kita mencintai juga akan ahli kaum kerabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila sebut mengenai cinta kepada kaum kerabat Nabi SAW, kita juga kena katakan kita ni bukan Syiah. Syiah hanya mencintai kaum kerabat Nabi SAW, tapi dalam masa yang sama mereka telah mencaci dan juga mengeluarkan perkataan-perkataan yang kesat kepada para sahabat baginda Nabi SAW. Kita ahli sunnah wal jamaah, kita mencintai semua manusia, dan khususnya lagi cinta kita sangat tinggi kepada Nabi SAW dan orang-orang yang pernah berjuang bersama dengan Nabi SAW, itu para sahabat, dan tetap kita mencintai dan mengagungkan seluruh akan ahli keluarga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian adab yang ke-8, yakin terhadap sabdaan Nabi SAW dan tidak meragukan segala perbuatan yang dilakukan oleh baginda Nabi SAW. Yang ni melibatkan hati kita. Iaitu yakin ke atas baginda Nabi SAW. Jadi keyakinan ini telah masuk dalam akidah, dalam bab akidah. Bila kita mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah, sesungguhnya aku bersaksi Allah itu adalah Tuhan yang disembah, kemudian Nabi Muhammad itu adalah pesuruh Allah. Maksudnya di situ keyakinan yang kuat terhadap apa sahaja yang didatangkan oleh Nabi SAW, itu dinamakan sebagai iman. Bagaimana kita boleh mengatakan kita itu mempercayai akan Nabi ini pesuruh Allah, tapi tidak yakin dengan perbuatan yang didatangkan oleh baginda Nabi SAW? Bagi orang yang menolak hadis hadis Nabi SAW, mereka ada satu kecacatan dalam kehidupan mereka. Ada di kalangan intelektual yang mana mengatakan bahawasanya hadis Nabi yang sampai kepada kita hari ini adalah hadis yang telah direka-reka, yang telah ditambah-tambah. Jadi sampai kepada kita juga hadis bukan hadis Nabi SAW. Ada yang berpemikiran lagu tu. Tapi kita dalam bab ilmu, apatah lagi orang yang mendalami ilmu hadis, maka mereka ini akan mengetahui yang mana yang disebutkan sebagai hadis yang sahih, yang mana yang disebutkan sebagai hadis yang hasan, yang mana hadis yang dhaif, yang mana hadis yang marfu', yang mana hadis yang mursal, yang mana hadis yang maudhu' yang direka-reka. Jadi kita tidak boleh secara umum mengatakan hadis ni bukannya hadis Nabi SAW ni. Tak boleh secara total begitu. Kita tentu kena rujuk kepada ahli hadis, rujuk kepada alim ulama untuk menentukan satu peringkat hadis. Dan kita orang awam bukannya boleh kita nak tentukan hadis tersebut. Kalau kita dengar satu hadis daripada orang, kita meragui, kita cuba tanya kepada orang yang lebih alim untuk kita memahami akan hadis Nabi SAW tersebut. Tidak dinafikan. Terdapat banyak hadis maudhu' yang berlaku. Tidak dinafikan. Ada ulama kita mengarang hadis-hadis yang direka-reka. Ada. Ini sebagai satu peringatan kepada kita. Namun kita boleh jadikan sebagai satu batasan kepada kita untuk kita nak mengetahui hadis tersebut adalah diragukan sanadnya, kita kena rujuk kepada ahlinya. Fas'alu ahla zikr. Kita tanya orang yang alim, orang yang faqih, orang yang
mendalami tentang ilmu tersebut. Kemudian adab yang ke-9, kata guru kita, tetapkan tempoh engkau berselawat ke atas baginda Nabi SAW pagi dan petang. Yang ni kita ambil satu faedah daripada ulama tasawuf, ulama sufi, yang mana mereka memberikan zikir kepada kita. Zikir yang kita boleh katakan wajib kepada kita untuk kita laksanakan sebagai kita umat Islam, orang Islam yang nak diri kita itu dipandang oleh Allah dan juga Rasul. Jadi kita dapat ijazah daripada Syekh Dr. Muhammad Mahannam saat kita belajar di Asyirah Muhammadiyah. Maka Fadilat Syekh memberikan amalan yang ringkas yang boleh kita lakukan pagi dan petang, yang menunjukkan kita ni nak dekat diri kita kepada Allah Subhanahu Taala. Yang pertama, zikir ataupun kita sebutkan 100 kali istighfar. 100 kali istighfar. Kemudian 100 kali kalimah la ilaha illallah. Zikir la ilaha illallah 100 kali. Kemudian yang ketiga, kita zikir selawat kepada Nabi SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. 100 istighfar, 100 la ilaha illallah, dan 100 Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Di pagi hari dan juga di petang hari. Ini tanda kita nak dekat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini paling kurang. Dan ulama kata ini paling kurang dalam kehidupan kita untuk kita nak berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai satu hari pun kita tidak berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ada ulama yang mengatakan sampai satu tahap kita berkeinginan besar untuk kita bermimpi menjumpai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka salah satu petuanya, di antara petua untuk kita bermimpi berjumpa dengan Nabi SAW adalah selawat 1000 kali sebelum tidur. 1000 kali kita selawat. Pegang tasbih, selawat 1000 kali. 1000 kali ni kan banyak pun. Kalau 100 kali kita boleh habiskan dalam tempoh 5 hingga ke 10 minit. Tu lama tu. 5 minit pun kira boleh tamat dah 100. Maksudnya dalam tempoh 1000 kali tu kita boleh habiskan dalam tempoh apa? Lebih kurang dalam setengah jam kita boleh habiskan. Itu secara perlahan. Kalau laju lagi cepat. Tapi kita nak bila kita selawat kepada Nabi SAW tu melalui hati kita. Bukan hanya lidah kita hanya menuturkan, tapi hati kita juga bergerak sama untuk kita berselawat kepada baginda Nabi SAW. Sebab apa? Zikir melalui lisan dan juga hati, dua zikir ataupun dua sekali jalan serentak itu lebih afdal daripada hanya kita zikir di mulut sahaja. Jadi dua perkara ini perlu kita laksanakan supaya kita ini mentahqiqkan akan kecintaan kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ulama karang kitab yang banyak untuk jalan supaya kita mencintai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada kitab disebutkan kitab Al-Muhibbin ma'a Mahbubin. Yang dikarang pada kita nak menunjukkan bahawasanya ni orang-orang yang mencintai baginda Nabi SAW, apakah perbuatan-perbuatan mereka. Bagaimana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dengan tahap kecintaannya kepada Rasulullah SAW. Bagaimana Sayyidina Umar, bagaimana Sayyidina Osman, bagaimana Sayyidina Ali, bagaimana para sahabat yang lain kecintaan mereka terhadap baginda Nabi SAW. Kita kena baca sejarah-sejarah tersebut supaya membangkitkan semangat kita untuk kita cinta dan juga tahu bagaimana cara cinta Nabi SAW. Kita sebut kita cinta, tapi apakah pengisian cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu persoalan terhadap diri kita pada hari ini yang perlu kita tanya, yang perlu kita faham, yang perlu kita pelajari. Moga-moga Allah Subhanahu taala memberikan kebaikan kepada kita insya-Allah Subhanahu taala. Jadi masa kita dah tamat. Insya-Allah pertemuan esok hari kita akan membacakan pula akan adab-adab bersama ahli keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita nak kena tahu juga apakah akan ada adab terhadap ahli keluarga baginda Nabi SAW, yang mana apabila kita mencintai akan keluarga Nabi SAW, Nabi SAW akan mencintai kita. Nabi SAW akan memberikan cintanya kepada kita apabila kita menghormati. Esok kita akan tengok satu persatu akan ada adab bersama ahli keluarga baginda Nabi SAW. Semoga pengisian ini dapat kita tambahkan lagi untuk kita rajin berusaha untuk mencari
supaya diri kita ini semakin hari semakin dekat cinta kita kepada baginda Nabi SAW. Semakin hari semakin suka untuk kita amalkan sunnah Nabi SAW. Semakin hari semakin rasa sayang kita lagi kuat kepada baginda Nabi SAW. Perkara ini perlu diusahakan, bukan tunggu dia tak mai. Kena cari, kena usaha. Moga-moga Allah SWT menjadikan kita di kalangan orang yang dapat melihat baginda Nabi SAW dan dapat syafaat baginda Nabi SAW. Seminit yang terakhir, kita seperti biasa ruwak jawi dalam usaha untuk mencari bangunan. Ruwak jawi untuk dijadikan sebagai tempat khusus pengajian di bumi Mesir, di Kairah ini. Maka saya menyuruh kepada semua sekali untuk kita membantu ruwak jawi, menyalurkan sumbangan kepada ruwak jawi supaya dapat ruwak jawi membeli satu bangunan yang khusus yang akan ditempatkan pusat pengajian, yang ditempatkan kitab-kitab yang akan menjadi rujukan para pelajar di sini, akan ditempatkan tempat-tempat pentadbiran ruwak jawi yang sesuai untuk lebih sistematik dalam menyusun kelas-kelas pengajian. Kelas pengajian yang sangat banyak, 130 dalam tempoh sebulan, memerlukan kepada suasana keadaan yang begitu stabil. Jadi perlukan bangunan yang khusus. Bahkan kalau kita ada bangunan khusus ini tidak diganggu oleh Arab ataupun tidak diganggu oleh orang luar. Ini bangunan kita, ini hak kita, jadi kita mudah untuk kita nak takbir. Jadi minta tuan-tuan dan puan-puan lah membantu kita. Kita juga berada di dalam bulan Ramadan, bulan yang diberitahu akan kebaikan kepada kita bila kita mengamalkan infak dan juga sedekah ini. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala menggerakkan hati kita untuk kita menjadi seseorang penyumbang kepada pembinaan bangunan ruwak jawi, insya-Allah. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa hadina ila siratikal mustaqim. Allahumma ja'alna min ahli khair, Allahumma ja'alna min ahli al-'ilm wal 'amal, Allahumma ja'alna min ahli taufiq wal hidayah, Allahumma ja'alna min ahli sihah والعافية اللهم اجعلنا من أهل جنتك يا الله يا رحمن يا رحيم يا أكرم الأكرمين يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Yang baik pada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk dan lemah daripada kebodohan dan kejahilan diri saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.